kembali pelajaran sirah Nabawiyah, di mana kita masih lagi membicarakan berkenaan dengan peperangan Uhud. Dan yang terakhir kita lalu secara ringkasnya adalah bahawasanya di waktu itu pertahanan kaum muslimin semakin kucak kacir, sementara pihak musuh terus mengejar ke arah bendera kaum muslimin yang sedang dipegang oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ketika itu baginda bersama sekumpulan sahabat menuju ke arah gunung. Kemudian baginda sempat terjatuh ke dalam lubang yang dibuat seorang musyrik kerana Ibnu Qami'ah memukul baginda dengan pedangnya. Ibnu Qami'ah kemudian melempari batu ke arah baginda yang menyebabkan baginda terjatuh ketika itu, sekaligus menyebabkan topi besi Nabi menembusi pipi baginda yang mulia. Ketika itu juga Utbah bin Abi Waqqas melempari batu ke arah wajah baginda yang mulia, dan ada pendapat mengatakan dia melempari tombak ke arah baginda sehingga patah gigi seri baginda dan luka pada bibir bawahnya. Kemudian Utbah mati dibunuh oleh Sayyidina Hatib bin Abi Balta'ah. Dalam keadaan baginda berlumuran darah, datang seorang sahabat yang bernama Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau menghisap darah yang ada di sisi baginda dan menelannya. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang mencampurkan darahku dengan darahnya, maka dia tidak akan disentuh api neraka." Jadi ini adalah secara ringkasnya apa yang telah kita lalu berkenaan dengan kekacauan kaum muslimin apabila orang-orang musyrik menyerang kaum muslimin daripada arah belakang, di belakang Jabal Rumah. Subhanallah, setelah mana 50 sahabat Nabi kebanyakannya atau 40 atau lebih dari 40 turun daripada bukit tersebut kerana berniat untuk mengumpulkan harta ghanimah agar mana orang-orang Islam tidak perlu untuk mencarinya lagi. Subhanallah. Jadi kerana kesilapan langkah tersebut, keadaan kaum muslimin ketika itu menjadi kucak kacir, dan telah kita mendengarkan bagaimana keadaan Nabi SAW ketika itu sendiri. Subhanallah. Sambungan apa yang telah kita lalu, ketika itu datang seorang sahabat yang bernama Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Beliau datang mengeluarkan besi yang termasuk ke dalam pipi baginda yang mulia dengan giginya kerana tidak mahu menyakiti baginda sehingga patah giginya. Ketika baginda dengan para sahabat bergerak menuju ke gunung, mereka diserang oleh seorang musyrik yang bernama Ubay bin Khalaf. Diringkaskan cerita, bahawa Nabi SAW bersama para sahabat bergerak menuju ke gunung. Di gunung tersebut ada tempat berehat, ada gua lah, kita kata gua tempat Nabi berehat dan juga bersama para sahabat. Jadi mereka sedang menuju ke arah gunung tersebut. Tiba-tiba mereka diserang oleh seorang musyrik yang bernama Ubay bin Khalaf. Ketika dia mendekati tempat yang dipertahankan oleh para sahabat Nabi yang berani, dia langsung melompat ingin menyerang Nabi dengan pedangnya, namun berhasil ditangkis oleh salah seorang sahabat yang ada di sana. Namun kemudian sahabat tersebut dibunuh oleh Ubay. Jadi Ubay ini dia bukan seorang, dia bawa beberapa orang bersamanya. Kejar Nabi SAW, dan sempat juga dia membunuh salah seorang sahabat yang berhasil untuk mendinding Nabi daripada serangannya. Maka dengan sombongnya, setelah mana Ubay membunuh sahabat tersebut, dia berkata, "Di manakah orang yang mengaku dirinya Nabi itu? Biar dia melawanku. Jika dia memang seorang Nabi, pasti aku akan dibunuhnya." Ubay berulang kali mengungkapkan itu kerana benar-benar ingin membunuh Nabi SAW. Dalam bahasa yang lain, maknanya Ubay dengan keadaan sombong, seolah-olah mencabar Nabi SAW keluar untuk berhadapan dengannya. Subhanallah. Kemudian dia berkata, "Aku tidak akan tenang selagi engkau masih selamat." Dia ulang itu berkali-kali. Ketika mendengarkan suara Ubay berteriak dengan kesombongan seperti itu, kemudian apabila dia makin mendekat, baginda mengambil sebuah tombak milik Al-Harith bin Al-Samma, lalu melontarkan ke arah Ubay sehingga melukai lehernya yang sebelah kanan. Jadi Ubay ini dilontar oleh Nabi SAW sebuah tombak sehingga melukai lehernya yang sebelah kanan. Bermakna sikit ni, kena calar di sebelah sikit. Tapi yang sedikit itu benar-benar tepat kena pada vital point dia di lehernya itu, kena pada uratnya. Luka itu membuat Ubay jatuh dari kudanya, lalu dia berlari ke arah musyrikin sambil berteriak,
Nabi telah membunuhku, Nabi telah membunuhku. Kaum musyrikin yang datang menemuinya melihat kepada luka tersebut dan memberitahunya bahawa itu hanyalah luka sahaja, bukan tetakan pedang yang dapat membunuh. Ubay berkata, sesungguhnya Nabi pasti telah membunuhku. Andai kata baginda meludahiku, maka pasti aku akan mati. Jadi Ubay ni memang sudah rasa terancam dengan Nabi SAW. Jadi apa sahaja yang dilakukan oleh Nabi terhadap dirinya, dia mengatakan bahawa Nabi telah membunuhnya. Subhanallah. Maknanya pada masa yang sama, walaupun Ubay ini datang dalam keadaan sombong ke arah mengejar orang-orang Islam, tapi sebenarnya di sebalik sifat kesombongannya itu tersembunyi sifat pengecut. Takut dengan Nabi SAW. Sementara di pihak kaum muslimin pula, mereka tetap menjaga baginda sehinggalah baginda tiba di sebuah gua yang berada di Bukit Uhud untuk berehat. Ketika sedang mendaki, baginda terhenti sebentar kerana terlalu letih akibat daripada keluarnya darah yang sangat banyak. Lalu datanglah Sayyidina Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, duduk di bawah baginda, kemudian mengangkat baginda sehinggalah tiba di tempat yang dimaksudkan. Ketika itu Sayyidina Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu sudah mengalami luka yang parah. Beliau mendapatkan 70 tetakan pedang di tubuhnya, 2 jarinya terpotong dan tangan itu menjadi lumpuh kerana tusukan tombak. Di dalam Al-Bukhari, Qais bin Abi Hazim berkata, aku sempat melihat tangannya Talha menjadi lumpuh ketika beliau melindungi Nabi SAW. Oleh kerana darah yang begitu banyak mengalir, beliau jatuh pingsan. Subhanallah. Sayyidina Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu di antara orang-orang yang kita kata sebagai bodyguard Nabi SAW secara khususnya dalam peperangan Uhud. Subhanallah. Jadi beliau ini walaupun sudah mendapatkan 70 tetakan pedang, jarinya terputus dan tangannya menjadi lumpuh, masih lagi boleh duduk di bawah, minta Nabi naik di atas untuk beliau bawa Nabi ke dalam gua di Uhud. Subhanallah. Jadi sampai diriwayatkan juga dalam Al-Bukhari, dan beliau sempat pingsan kerana banyak darah yang mengalir. Nabi SAW bersabda tentang beliau di Uhud, barang siapa yang suka melihat seorang yang syahid yang masih berjalan di atas bumi ini, maka lihatlah kepada Talha bin Ubaidillah. Apabila tiba di gua tersebut, datanglah puteri baginda Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, memeluk baginda dalam keadaan menangis dan kemudian membersihkan lukanya. Siti Fatimah datang memeluk Nabi SAW kerana tidak menyangka bahawa Nabi SAW dilukai sebegitu luka sehingga mana topi besi menembus pipi Nabi, patah gigi seri Nabi SAW, perkara yang tidak disangka oleh Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Ketika baginda dan sebagian sahabat sedang melepas lelah di atas bukit, membalut dan mengubati luka-luka, tiba-tiba datang Sayyidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu yang ketika itu belum lagi memeluk Islam, bersama dengan pasukannya untuk menyerang. Dan ini sambungan kita pada malam ini. Nabi sedang berehat bersama para sahabat, lagi nak balut, lagi nak membersihkan luka-luka, darah dan sebagainya. Datang Sayyidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu bersama pasukannya untuk menyerang. Subhanallah. Melihatkan itu, Sayyidina Umar langsung mengarahkan pasukannya sehingga akhirnya Sayyidina Khalid mengundur diri. Beliau menyangka bahawasanya ketika itu umat Islam dalam keadaan lemah. Subhanallah. Tetapi tidak disangka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu langsung mengarahkan pasukannya sehingga Sayyidina Khalid turun daripada bukit tersebut. Selanjutnya, Nabi SAW mengerjakan solat zuhur dengan berjamaah. Oleh kerana baginda dalam keadaan sakit, baginda solat sambil duduk bersama para sahabat yang juga ikut solat dalam keadaan duduk kerana kebanyakan mereka dalam keadaan sakit yang parah. Sebab itu ulama tidak mempersoalkan kenapa sahabat Nabi boleh sembahyang duduk sedangkan yang sakit itu hanya Nabi. Subhanallah, kerana majoriti of sahabat juga dalam keadaan parah. Keadaan di mana hukum Islam mengizinkan mereka untuk solat dalam keadaan duduk. Dan juga ada pendapat lain, ulama mengatakan
di mana ketika itu syariat sembahyang berdiri itu belum lagi ditetapkan, maknanya sudah dimasukkan setelah mana peristiwa peperangan Uhud. Seketika itu terdengarlah teriakan Sayyidina Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau belum masuk Islam ketika ini. Beliau berkata, apakah ada di antara kamu Ibnu Abi Kamsyah? Kita mungkin pernah dengar perkataan ini, bahawa sebenarnya perkataan ini digunakan oleh orang-orang musyrik, khususnya orang-orang Quraisy yang belum masuk Islam. Mereka menggunakan perkataan ini untuk mengejek Nabi SAW. Mereka mengatakan Ibnu Abi Kamsyah kerana Nabi SAW pernah tinggal di tempatnya, kampung Bani Sa'idah, di tempatnya Sayyidatina Halimah Sa'diyah radhiyallahu anha. Dan Siti Halimah ini punya suami dikenal sebagai Abi Kamsyah. Siti Halimah ini punya suami dipanggil dengan Abi Kamsyah. Jadi mereka sandarkan Nabi ini dengan anaknya Abi Kamsyah, Ibnu Abi Kamsyah, kerana nak bilang bahawa Nabi ini adalah orang yang sederhana atau orang yang low class. Subhanallah. Walhal mereka tahu bahawa Nabi SAW daripada bangsa yang termulia, daripada Bani Hashim, daripada bangsa Quraisy, subhanallah, daripada bangsa Kinana, daripada keturunannya Nabi Ismail alaihissalam. Subhanallah. Jadi perkataan yang dipanggil oleh Sayyidina Abu Sufyan ketika ini, memanggil dengan adakah ada di antara kamu Ibnu Abi Kamsyah, mencari Nabi daripada masa yang sama juga menghina Nabi SAW. Subhanallah, ini cerita ni ketika Sayyidina Abu Sufyan belum masuk Islam lagi. Baginda segera bersabda kepada para sahabat, janganlah kamu menjawabnya. Sayyidina Abu Sufyan terus mengulangi teriakannya, namun baginda tetap melarang para sahabatnya untuk menjawab. Jadi Nabi masih lagi beritahu pada sahabat, jangan kamu menjawab apa yang dipanggil, apa yang ditanya oleh Abu Sufyan. Kerana mereka kalau tahu, mana mereka akan menyerang. Dan kita sedia maklum umat Islam ketika itu yang ikut pada peperangan Uhud 700. Sudah itulah orang-orang yang sudah syahid bermakna kurang dari 700. Subhanallah, dan mereka ada 2,000 lebih orang. Jadi sebab itu Nabi SAW memberitahu kepada para sahabat, jangan kamu menjawabnya. Bermakna orang-orang musyrik ketika itu masih lagi tidak tahu di mana exactly Nabi berada. Kerana yang ikut Nabi ke Gunung Uhud ini, maknanya ke Gua Uhud ini bukan semua sahabat. Ada yang masih ada di bawah. Subhanallah. Cuma yang tak tahu tu kat mana Nabi berada ni. Sebab tu Abu Sufyan datang ke tempat adanya bendera itu, di gua di Uhud tu. Baik. Kemudian Sayyidina Abu Sufyan bertanya, apakah ada di antara kamu Ibnu Abi Quhafah? Baginda tetap melarang para sahabatnya untuk menjawab. Jadi beliau dah tanya beberapa kali, Nabi tak kasih para sahabat jawab. Beliau tanya tukar soalan, tanya adakah di antara kamu Ibnu Abi Quhafah, iaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bermakna kalau Sayyidina Abu Bakar ada kat situ, pasti Nabi juga ada kat situ. Subhanallah. Jadi beliau tanya, apakah ada di antara kamu Ibnu Abi Quhafah? Baginda tetap melarang para sahabatnya untuk menjawab. Jangan jawab. Bermakna kalau dia tahu kat mana Sayyidina Abu Bakar ada, dia tahu kat mana Nabi berada. Subhanallah. Baik. Kemudian beliau bertanya lagi, apakah ada di antara kamu Ibnu Khattab? Sekali lagi baginda melarang para sahabatnya untuk menjawab. Pasal Sayyidina Abu Sufyan juga tahu bahawasanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu adalah orang yang sangat rapat dengan Nabi SAW. Jadi kalau tahu kat mana Sayyidina Umar ada, sudah pasti Nabi juga ada di sisinya. Sebab tu ditukar soalan, cari mana Sayyidina Umar pula. Subhanallah. Kemudian Sayyidina Abu Sufyan berkata, sesungguhnya mereka telah mati terbunuh. Andai kata mereka masih hidup, mereka pasti akan menjawab. Jadi Sayyidina Abu Sufyan buat conclusion, mengatakan sebenarnya orang-orang yang dipanggil ini semuanya sebenarnya dah terbunuh. Kalau mereka ni masih ada, mereka pasti akan menjawab. Subhanallah. So ini yang diucapkan oleh Abu Sufyan ketika itu. Setelah mendengarkan perkataan Sayyidina Abu Sufyan itu yang belum masuk Islam, Sayyidina Umar tidak dapat menahan dirinya dan segera menjawab, kamu berdusta wahai musuh Allah. Mudah-mudahan Allah mengekalkan kehinaan atas kamu. Jadi Nabi dah suruh semua sahabat diam, jangan jawab, tapi Sayyidina Umar tak boleh tahan lagi. Pasal apa, dia dah menuduh bahawa Sayyidina Nabi dan dua orang sahabat Nabi telah syahid, telah terbunuh dalam peperangan Uhud.
Maka Sayyidina Umar tidak dapat lagi menahan dirinya, langsung menjawab, sebenarnya kamu berdusta wahai musuh Allah. Subhanallah. Sayyidina Abu Sufyan berkata, semoga Hubal bertambah mulia, semoga Hubal bertambah tinggi. Ini Hubal ni maknanya sembahan orang-orang musyrik di Mekah. Subhanallah. Dan telah kita dengarkan bahawasanya mereka bawa bersama berhala Hubal ni dalam peperangan Uhud. Mereka bawa bersama. Subhanallah. Mendengarkan itu, baginda memerintahkan kepada Sayyidina Umar untuk berdiri menjawab perkataan itu dengan mengatakan, Allah yang maha mulia dan maha tinggi, tidak ada selainnya. Nabi SAW menyuruh Sayyidina Umar menjawab perkataan tersebut. Apabila Sayyidina Abu Sufyan telah menyebut tentang sembahan mereka, berhala mereka yang bernama Hubal, maka Nabi menyuruh Sayyidina Umar untuk menjawab bahawasanya Allah yang maha mulia dan Allah yang maha tinggi, tidak ada selainnya. Tidak ada sembahan selainnya. Subhanallah. Kemudian Sayyidina Abu Sufyan berkata, sesungguhnya Uzzah hanya ada bersama kami dan tidak bersama kamu selamanya. Uzzah ini juga adalah sembahan orang-orang musyrik, sembahan orang-orang musyrik di Mekah. Dan Abu Sufyan mengatakan, Uzzah itu hanya ada dengan kami, Uzzah itu hanya tolong kami, Uzzah itu hanya memberikan kami rezeki, tidak memberikan kamu rezeki dan sebagainya. Ini yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Sufyan radhiyallahu anhu yang belum masuk Islam ketika itu. Maka baginda bersabda kepada Sayyidina Umar, katakanlah, Allah menjadi penolong bagi kami dan tidak ada penolong bagi kamu. Subhanallah. Ini cerita kita tahu bahawasanya berlaku pada tahun ketiga Hijrah, bulan Syawal, peperangan Uhud ini. Sayyidina Abu Sufyan radhiyallahu anhu masuk Islam pada tahun ke-8 Hijrah, bulan Ramadan. Bulan Ramadan ketika pembukaan Kota Mekah. Dan ketika pembukaan Kota Mekah, maka Nabi SAW mengajar kepada Sayyidina Umar untuk menjawab bahawasanya Allah yang akan menjadi penolong bagi kami dan bukan penolong bagi kamu. Subhanallah. Sayyidina Abu Sufyan menjawab, hari ini adalah balasan daripada hari perang Badar, dan memang seharusnya peperangan itu silih berganti, kalah dan menang. Jadi kalau kita melihat ketika ini, peperangan belum selesai. Peperangan Uhud, ketika mana Abu Sufyan datang kepada tempat di bawah kaki gunung itu, peperangan Uhud ini belum selesai lagi. Belum selesai. Cuma Sayyidina Abu Sufyan cuma menjawab bahawasanya hari ini adalah hari kita menuntut bela. Hari ini adalah hari kita membalas dendam atas kekalahan kita dalam peperangan Badar. Kemudian dia mengatakan bahawasanya dan memang seharusnya peperangan itu silih berganti. Terkadang kala menang dan terkadang kala kalah. Sedangkan ketika ini peperangan Uhud belum selesai. Subhanallah. Maksudnya belum habis lagi peperangan Uhud. Lantas Sayyidina Umar menjawab dengan suara yang keras, selamanya tidak akan sama, kerana kematian kami menghantar kami ke syurga, sedangkan kematian kamu menghantar kamu ke neraka. Orang-orang yang berjihad fisabilillah, mereka ini mati masuk syurga. Dan akan kata hisab masuk syurga bulat-bulat. Ini namanya syahid dunia akhirat. Subhanallah. Masuk syurga bulat-bulat. Sebab tu Sayyidina Umar mengatakan, kita punya mati dengan kamu punya mati ni lain. Kita mati masuk syurga terus, kamu pula kalau mati masuk neraka terus. Senang. Subhanallah. Baik. Setelah mendengarkan ucapan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Sufyan memanggil Sayyidina Umar untuk berhadapan. Lalu baginda bersabda, datanglah kamu kepadanya dan lihatlah apa yang nak dilakukan. Jadi bila Sayyidina Umar jawab sedemikian, bahasa kita macam seolah-olah Sayyidina Abu Sufyan tidak ada tidak ada lagi perkataan yang nak diucapkan. Tak tahu apa lagi yang dia nak balas. Langsung dia manggil Sayyidina Umar untuk berhadapan dengannya. Turun, jumpa dengan Sayyidina Abu Sufyan di bawah. Baik, Nabi suruh Sayyidina Umar pergi, tengok apa yang dia nak buat. Subhanallah. Ini kita masih ingat peperangan Uhud ni masih belum selesai. Masih belum selesai. Cuma dia macam kita kata berhenti seketika. Berhenti sekejap. Kerana Sayyidina Abu Sufyan ketika itu dia panglima perang bagi tentera orang-orang musyrik. Jadi bila panglima perang sedang mengadakan semacam kita kata dialog atau nak negotiate atau nak mengisytiharkan peperangan dan sebagainya, seolah-olah peperangan itu berhenti sementara waktu. Subhanallah. Tapi masih belum selesai lagi. Dengan segera Sayyidina Umar menghadapi Sayyidina Abu Sufyan, lalu beliau berkata,
wahai Umar, baginda telah terbunuh bukan? Jadi Sayyidina Abu Sufyan confirm lagi dengan Sayyidina Umar. Tanya lagi, baginda dah terbunuh bukan? Subhanallah. Maka Sayyidina Umar lalu menjawab, demi Allah, tidak. Sesungguhnya baginda mendengar perkataanmu dengan jelas. Lalu Sayyidina Abu Sufyan berkata, sesungguhnya engkau lebih baik daripada Ibnu Qami'ah yang telah berdusta. Kita sedia maklum bahawa dalam perjumpaan yang lalu, bahawa Ibnu Qami'ah ini apabila dia tersilap membunuh Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, dia ini mengisytiharkan dalam peperangan Uhud bahawasanya dia dah bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang Quraisy atau orang-orang musyrik, kebanyakan mereka ini termakan cakap. Kalau Sayyidina Abu Sufyan tanya kepada Sayyidina Umar, bahawasanya Nabi dah terbunuh kan? Sayyidina Umar bilang bukan, tidak terbunuh langsung. Subhanallah. Maka sebab itu Sayyidina Abu Sufyan mengatakan, sesungguhnya engkau lebih baik daripada Ibnu Qami'ah yang telah berdusta. Jadi Sayyidina Abu Sufyan ini tanya kepada Sayyidina Umar ni untuk double confirm. Nabi dah mati kan? Maknanya macam itulah. Tapi Sayyidina Umar bilang tidak, Nabi masih dengar lagi perkataan kau sekarang. Subhanallah. Sebab itu Sayyidina Abu Sufyan mengatakan, engkau ni lebih baik daripada Qami'ah, Ibnu Qami'ah yang telah berdusta. Berburung cakap bahawa Nabi telah terbunuh. Subhanallah. Lalu beliau menyambung, aku berjanji kepadamu bahawa tahun hadapan kita akan berperang sekali lagi di Badar. Sekarang ni peperangan Uhud masih belum habis lagi ni. Jadi Sayyidina Abu Sufyan mengatakan kepada Sayyidina Umar, aku berjanji kepada kamu bahawa tahun depan kita akan berperang sekali lagi di Badar. Seolah-olah nak beritahu bahawasanya Uhud ini bukan sebagai pengukur kayu bahawasanya orang-orang Quraisy atau orang-orang musyrik dah menuntut bila. Kalau dia dah terbalas, sudah tentu dia tidak akan mengatakan kita akan berperang sekali lagi. Bermakna apa? Perkara yang mereka harapkan itu masih belum selesai lagi dalam peperangan Uhud. Lepas tu mereka nak lagi sekali kita ada rematch lagi. Subhanallah. Dan sekaligus menunjukkan bahawasanya seolah-olah di situ menunjukkan bahawasanya pihak musyrik ini dalam pihak yang kalah. Dalam pihak yang kalah. Kerana kalau mereka menang, mereka tak payah lagi nak perang sekali lagi. Subhanallah, di Badar pula tu. Kalau Uhud dengan Madinah tu dekat, kita sedia maklum Uhud dengan Madinah tu dekat. Tapi kalau Badar ni jauh, hampir 2 jam, 1 jam setengah dah, more or less, lebih kurang. Subhanallah. Sayyidina Umar menjawab, baiklah, itulah perjanjian di antara kami dan kamu. Kemudian setelah itu keduanya kembali ke tempat masing-masing dan peperangan pun berakhir. Jadi maknanya peperangan berakhir itu bila mana Sayyidina Abu Sufyan pulang ke tempat orang-orang musyrik dan Sayyidina Umar pulang ke tempat orang-orang Islam, Sayyidina Abu Sufyan langsung pulang mengundur diri pulang ke Mekah. So there is no closure there. Tak ada closure. Sesudah pertempuran berakhir dan sementara tentera muslimin masih beristirahat di atas bukit Uhud. Jadi orang-orang musyrik ini sudah mula bersiap diri untuk pulang ke Mekah. Dan saya beritahu tadi, mereka tidak ada closure kat situ. So dia masih hanging, peperangan Uhud masih hanging ketika itu. Sebab itu tak dikatakan bahawasanya orang-orang kafir atau orang-orang musyrik menang dalam peperangan Uhud. Pasal there is no closure there. Subhanallah. Jadi balik pada kisah orang-orang musyrik ini, bila pertempuran dah berakhir, orang-orang perempuan, orang-orang musyrik ini yang diketuai oleh Sayyidatina Hindun radhiyallahu anha yang juga belum masuk Islam, isterinya Sayyidina Abu Sufyan radhiyallahu anhu pergi ke tempat bekas pertempuran yang baru selesai untuk melakukan perbuatan yang keji terhadap mereka yang gugur daripada kalangan kaum muslimin. Apa perbuatan keji yang mereka buat tu? Mereka memotong telinga-telinga dan hidung-hidung para syuhada. Bahkan ada yang melakukan lebih daripada itu. Subhanallah. Dalam bahasa kita maknanya mereka, orang-orang perempuan ini seolah-olah menunjukkan bagaimana mereka punya geram. Sedih, kaum kerabat mereka banyak yang mati dalam peperangan Badar. Jadi bila mereka mendapatkan peluang untuk menunjukkan bagaimana perasaan marahnya mereka ketika itu, maka mereka turun memotong telinga-telinga dan hidung-hidung para syuhada di ketika itu. Subhanallah. Bahkan ada sebagian di antara perempuan-perempuan itu melakukan lebih daripada itu. Di antaranya mereka menjadikan telinga-telinga dan hidung-hidung mereka, jadi orang-orang syuhada ini, sebagai gelang kaki dan kalung rantai mereka. Subhanallah. Seperti yang dilakukan oleh Sayyidatina Hindun
beliau memberikan gelang dan kalung miliknya kepada Sayyidina Wahsy radhiyallahu anhu, sementara dirinya memakai gelang telinga para syuhada. Subhanallah. Jadi dah potong telinga, hidung, subhanallah, dijadikan sebagai gelang kaki, dijadikan sebagai kalung di rantai mereka, subhanallah. Rantai gelang kaki sendiri diberikan kepada Wahsy. Maknanya yang emas tu diberikan kepada Wahsy. Yang punya syuhada ini dibuat sebagai kalung, subhanallah. Setelah itu beliau melakukan perkara yang menyayatkan hati baginda sallallahu alaihi wasallam. So Nabi masih ada kat atas gua ni, masih di atas. Orang-orang perempuan kalangan musyrikin yang ada bermasuk Islam ketika itu turun ke tempat orang para sahabat yang sudah menjadi syahid. Subhanallah. Apa yang dilakukan? Kita sedia maklum Sayyidatina Hind radhiyallahu anha mendatangi jasadnya Sayyidina Hamzah dengan perasaan marah berserta geram kerana teringatkan keluarganya yang mati dibunuh oleh Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Bapanya, pakciknya dan abangnya dibunuh. Termasuk anaknya juga mati dalam peperangan Badar. Jadi Sayyidatina Hind ketika itu benar-benar memendam rasa marah. Jadi ketika itu bila turun ke tempat pertempuran itu, dah potong sebahagian daripada telinga para syuhada, beliau datang kepada jasadnya Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Lalu Sayyidatina Hind membelah jasad Sayyidina Hamzah, kemudian dikeluarkan hatinya. Usus-ususnya juga dikeluarkan dari perutnya. Kemudian beliau mengunyah-ngunyah hati itu, tetapi tidak dapat menelannya, lalu dimuntahkan kembali. Kita boleh bayangkan bermakna ketika itu beliau betul-betul dalam keadaan marah. Subhanallah. Datang kepada jasadnya Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, dibelah jasadnya, dibelah dadanya, subhanallah. Dikeluarkan hatinya, usus-usulnya dikeluarkan dari perutnya, subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Kemudian tidak cukup dengan mengeluarkan ususnya, beliau ambil hati Sayyidina Hamzah lalu dikunyah. Untuk apa? Untuk menelannya, subhanallah. Tetapi tidak dapat menelannya, lalu dimuntahkan kembali. Dari jasad orang-orang yang mati syahid ini dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, dengan kamu mengatakan orang yang mati syahid itu mati, wala ahya'u walakin la tashurun, kata Allah. Bahkan mereka itu hidup sedangkan kamu tidak merasainya. Sedangkan kamu tidak perasan bahawa mereka itu masih hidup. Subhanallah. So ini adalah keadaan yang sangat menyayatkan hati Nabi SAW. Nabi tidak nampak bagaimana, sebagai riwayat mengatakan Nabi tidak melihat bagaimana Hindun memperlakukan terhadap jasadnya Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Cuma yang Nabi nampak itu setelah itu. Subhanallah. Ketika itu ada seorang yang bernama Al-Ulais bin Zabban melalui di hadapan Sayyidina Abu Sufyan yang sedang memukul tulang rahang bahagian bawah Sayyidina Hamzah dengan tombak sambil berkata, rasakanlah wahai makhluk derhaka. Jadi pada masa yang sama juga Abu Sufyan juga datang memukul dengan tombaknya di tulang rahangnya Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Kemudian Al-Ulais ini nampak apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Sufyan. Ulais ini berkata, wahai orang Bani Kinanah, pasal Al-Ulais ini dia bukan daripada orang Mekah. Dia bukan orang Mekah dan dia bukan, ada sebagian mengatakan dia bukan daripada orang Arab. Jadi dia tak hidup di bersebelahan dengan orang-orang Mekah. Yang cuma dia membantu orang-orang musyrik menentang orang-orang Islam. Jadi Al-Ulais ini berkata, wahai orang Bani Kinanah, apakah ini kelakuan pemimpin Quraisy terhadap sepupunya sendiri yang telah menjadi mayat? Pasal Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu juga daripada Bani Hashim, bangsa Quraisy juga. Sayyidina Abu Sufyan juga daripada bangsa Quraisy, cuma dari Bani Abdi Syams, daripada Abdi Syams. Subhanallah. Jadi mereka ini adalah Abdi Syams dengan Bani Hashim ini, dengan Hashim ini adik-beradik. Abdi Syams ini dengan Hashim ini adik-beradik. Bin Abdul Manaf, anaknya Abdul Manaf. Subhanallah. Jadi kita dah lalu cerita berkenaan dengan Hashim dengan Abdi Syams ketika itu. Baik. Jadi Al-Ulais ini macam pelik. Apakah ini yang kau buat, wahai orang-orang yang katanya pemimpin, tapi bila ada saudara sendiri mati, melakukan begitu rupa terhadap saudara-saudara mereka sendiri, baik saudara mara mereka, kaum kerabat mereka sendiri. Lalu Sayyidina Abu Sufyan berkata, celakalah engkau.
rahsiakan perkara ini daripada yang lain. Ini hanyalah kesalahan yang kecil. Subhanallah. Jadi Abu Sufyan ni tahu bahawasanya apa yang dilakukan ini perkara yang salah. Bermakna kalau diketahui oleh orang-orang Islam, maka ia akan menimbulkan dendam yang lebih. Subhanallah. Akan mendatangkan lebih lagi kemarahan orang-orang Islam terhadap orang-orang musyrik. Bermakna dalam arti kata lain, perbuatan yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Sufyan ketika itu memang mengundang masalah. Bahasa kita cari pasal. Subhanallah, cari pasal. Lalu Abu Sufyan ini berteriak kepada orang-orang Muslim dan berkata, sesungguhnya di antara korban-korban kamu ada yang dipotong dan dicincang. Demi Allah, aku tidak rela, tidak marah, tidak melarang dan tidak pula menyuruh mereka melakukannya. Jadi Abu Sufyan ini tahu bahawasanya orang-orang Islam ini nampak apa yang dilakukan oleh orang-orang perempuan secara khususnya, apa yang orang-orang perempuan ini buat kepada jasad-jasad syuhada. Dia tahu orang-orang Islam ini nampak. Jadi apa yang sedang dilakukan, yang sedang diucapkan oleh Abu Sufyan ketika ini, nak beritahu kepada orang-orang Islam bahawasanya aku tak akan guna. Aku tak suruh mereka buat, tapi aku pun tak nak haram mereka buat. Jadi jangan salahkan aku, maknanya itu. Dan subhanallah, tidak melarang dan tidak pula menyuruh mereka melakukannya. So ini yang dikatakan oleh Abu Sufyan ketika itu. Baik. Walaupun peperangan telah berakhir, baginda masih tetap curiga terhadap tindakan musyrikin yang memilih untuk pulang ke Mekah ketika itu. Tidak mungkin sebuah tentera yang lebih ramai dan lengkap mengundur diri sedangkan musuhnya berjumlah lebih sedikit daripada mereka. Nabi SAW masih lagi rasa something is not right. Something fishy lah maksudnya. Masih benda ni tak clear lah. Dah berbual dengan Sayyidina Umar, tiba-tiba turun berjumpa dengan orang-orang musyrik, tiba-tiba decide nak balik Mekah. Something is not right. Sedangkan mereka ketika itu lebih ramai jumlahnya. Dan umat Islam pula lebih sedikit jumlah mereka, ratusan saja. Mereka itu masih ribuan. Bagaimana pula ribuan ni takut kepada yang sedikit. Subhanallah. Lepas tu Nabi masih lagi rasa curiga terhadap apa yang sedang dilakukan oleh orang musyrikin yang pulang ke Mekah. Baik. Oleh kerana itu, baginda memerintahkan Sayyidina Ali untuk menyelidiki pergerakan mereka pulang ke Mekah. Nabi hantar Sayyidina Ali secara bersembunyi. Lihat mereka punya persediaan pergerakan mereka ketika pulang. Baginda bersabda kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kalau mereka membawa untanya dan kudanya ke arah selatan, maka mereka memang sedang menuju ke arah Mekah. Dan jika mereka menuju ke arah utara, mereka menuju ke arah Madinah. Oleh itu, hendaklah kamu perhatikan dengan betul. Demi zat yang menguasai diriku di tangannya, jika mereka hendak menuju ke Madinah, nescaya aku akan menawan mereka dan binasakan mereka. Subhanallah. Nabi SAW suruh Sayyidina Ali cek dulu mereka pergi ke arah mana, ke arah selatan ke arah utara. Subhanallah, bawah ke atas. Jadi kalau mereka ke arah bawah, maknanya mereka nak pulang ke Mekah. Mereka nak pulang ke Mekah. Tapi kalau mereka kembali ke atas, mereka nak balik ke Madinah. Jadi kalau mereka pergi ke Madinah, mereka nak menyerang orang-orang di Madinah. Kenapa Nabi harus hantar Sayyidina Ali? Kerana there is no closure, saya dah katakan tadi. Tak ada betul-betul punya full stop, period, full stop, bahawasanya peperangan dah habis. Tak ada. Dan just bersurai dengan Sayyidina Umar, tiba-tiba decide untuk pulang. Lepas tu tak boleh dikatakan bahawasanya ketika itu orang-orang musyrik menang. Dan pasal apa? Tidak ada declaration ketika itu. Subhanallah. Baik. Setelah menerima perintah daripada baginda SAW, Sayyidina Ali langsung berangkat untuk menyelidiki perjalanan mereka. Setelah selesai, beliau segera menghadap Nabi SAW untuk melaporkan hasilnya bahawa tentera musyrikin benar-benar menuju ke arah selatan. Jadi mereka benar-benar berundur untuk pulang ke Mekah. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu perhatikan pergerakan mereka, perjalanan mereka, dan memang dapat melihat bahawasanya mereka benar-benar menuju ke arah selatan. Maksudnya mereka betul-betul nak balik pulang ke Mekah tanpa ada any declaration, tanpa ada closure bahawasanya peperangan dah habis. Subhanallah. Tapi secara generalnya nampak peperangan dah habis. Cuma tak di-decide siapa yang menang sekarang. Subhanallah.
Jadi sebab tu peperangan Uhud ini dia sebenarnya tergantung. Kalau kita melihat bahawasanya, kita dah mendengarkan bahawasanya ketika mana umat Islam diserang, ini merupakan pusingan yang kedua. Pusingan pertama, umat Islam sudah mengejar orang-orang musyrik hingga ke arah gunung. Mereka sudah hampir kalah. Tiba-tiba bila sahabat-sahabat Nabi yang berada di atas bukit pemanah turun, maka peperangan jadi terbalik. Baik, jadi bila jadi terbalik itu dinamakan sebagai pusingan yang kedua. Kerana bendera orang-orang musyrik sudah jatuh, bila pusingan kedua bermula, mereka angkat bendera mereka kembali. Mereka bermakna peperangan mula kembali. Pulang balik saja peperangan, start balik. Kemudian sekarang orang-orang musyrik nak pulang ke Mekah. So masih belum ada division lagi ni. Belum ada closure. Tak beritahu siapa yang menang sekarang. So it's hanging there. Baik. Nanti kita akan dengar lagi ketika mana orang-orang Islam dalam perjalanan pulang ke Madinah, mereka menerima Nabi SAW menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk patah balik serang balik orang-orang musyrik. Dari sekali serang. Subhanallah. Tempat yang mereka pergi itu tempatnya itu bernama Hamraul Asad. Hamraul Asad. Ada yang memasukkan Hamraul Asad ini perang yang lain. Tapi ada yang mengatakan Hamraul Asad ini part of perang Uhud. Bermakna pusingan yang ketiga. Pusingan yang ketiga. Jadi bila orang-orang musyrik ini masih sedang dalam keadaan merasa, orang-orang musyrik ketika itu rasa bahawa mereka dalam keadaan menang, mereka sedang menang, mereka dalam keadaan nyantai, relax. Tiba-tiba mereka dapat information bahawasanya Nabi SAW bersama dengan para sahabat sedang mengejar mereka dengan kenderaan mereka, mengejar orang-orang musyrikin kembali. Sahabat ni belum sampai Madinah. Sahabat Nabi ni belum sampai Madinah dah kena U-turn balik kejar orang-orang musyrikin yang sedang pulang ke Mekah. Jadi bila Abu Sufyan dengar bahawasanya orang-orang Islam sedang mengejar kembali, sedangkan mereka ni dah kira dah overconfident. Orang-orang musyrik ketika itu dah overconfident bahawasanya mereka menang, mereka lari terus. Tinggalkan. Subhanallah. Dari bila mereka lari, maka ulama mengatakan bahawasanya round 3 ni maknanya bila orang-orang musyrik lari sekaligus menunjukkan orang-orang Islam menang. So the proper closure of perang Uhud itu adalah bahawasanya orang-orang Islam menang. Cuma cerita yang jadi kita biasa dengar bukanlah maknanya umat Islam benar-benar dalam keadaan kalah, tetapi diserang dalam keadaan yang sangat teruk. Diserang. Serangan yang sangat sengit. Subhanallah. Itu yang menjadi seolah-olah pasukan kaum muslimin itu menjadi puncak kacir dan menjadi kalah. Jadi saya cuma nak tekankan di sini adalah bahawa peperangan Uhud, pusingan yang kedua ini belum ada proper closure ketika ini. Subhanallah. Tentang apa yang saya bawa ceritakan tentang pusingan ketiga ini kita akan lalu nanti. Cuma ni saya dah bilang bahawasanya total peperangan Uhud ni ada 3 kali pusingan. Jadi umat Islam menang pertama dan yang ketiga, yang nombor 2 ni tak ada closure. Tak ada proper. Subhanallah. Baik. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu beritahu Nabi bahawa mereka benar-benar pulang ke Mekah, balik. Ini merupakan di antara kebijaksanaan baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai panglima perang yang selalu bersikap waspada dan memperhitungkan segala kemungkinan yang terjadi serta tidak serta-merta percaya terhadap gerakan pasukan musuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun tahu nampak bahawasanya orang-orang musyrik ini sudah bergerak menuju ke Mekah, Nabi masih tak percaya 100%. Pasal apa? Dah kita dengar tadi bahawa tidak ada proper closure daripada orang-orang musyrik. Tak clear lah. So sama ada mereka ke Mekah ni, mereka nak seolah-olah pulang ke Mekah betul-betul ke, atau nak jumpa kumpulan lain nak serang Madinah, kita tak tahu. Dan Nabi SAW sentiasa bersikap waspada dengan apa yang dilakukan oleh pihak musuh. Subhanallah. Sebelum tentera musyrikin pulang ke Mekah, mereka terlebih dahulu menguburkan kenalan mereka yang mati dalam perang Uhud. Jadi sempat mereka kuburkan orang-orang yang mati, orang-orang musyrik yang mati dalam peperangan Uhud. Subhanallah. Setelah semuanya selesai, tentera musyrikin kembali ke Mekah tanpa membawa tawanan seorang pun, dan tidak pula membawa harta rampasan perang. Oleh itu mereka tidak dapat dikira menang dalam perang Uhud. Kalau menang, maknanya ada something yang mereka bawa balik. The spoils of war tu
atau ghanimah, mereka membawa balik. Pasal ditinggalkan oleh orang-orang Islam. The thing is, orang-orang Islam masih kat situ. Orang-orang Islam masih ada di Uhud, belum balik lagi. Dan mereka tidak dapat membawa harta dan pasal apa pun. Mereka tak boleh nak ambil harta pasal peperangan belum habis. Sebab itu saya tulis di sini, bahawasanya mereka tak dapat dikira menang dalam perang Uhud. Harta dan pasal tak dapat. Kawanan pun tak dapat. Subhanallah. Jadi sebab itu mereka tak dikira sebagai menang. Pada masa yang sama, tentera kaum muslimin masih tetap berada di tempat mereka masing-masing. Sedang api semangat untuk terus berjihad masih belum terpadam dan belum lagi meninggalkan Uhud. Orang-orang Islam yang berada ketika itu bersifat-sifat. Walaupun sebagian besar berada di samping Nabi SAW, tapi ada sahabat-sahabat Nabi yang bersifat-sifat ketika itu. Baik. Dan mereka ni, walaupun mereka tahu bahawasanya mereka dalam keadaan cedera, dan mereka tahu bahawasanya seolah-olah umat Islam diambang kekalahan, mereka masih lagi semangat untuk berperang. Tak ada kata, aku dah lembik ni, tak payah nak U-turn balik dari ikut Nabi, tak payah. Subhanallah, masih lagi tidak meninggalkan Uhud. Masih stay juga. Pasal kalau betul peperangan dah selesai, mereka dah balik. Tapi mereka tidak. Masih lagi semangat berperang dan masih lagi tidak mau meninggalkan Uhud. Para sahabat Nabi masih berada di tempatnya masing-masing. Subhanallah. Setelah mereka yakin bahawa pasukan kaum musyrikin sudah mengundurkan diri, meninggalkan Uhud untuk pulang ke Mekah, barulah kaum muslimin mula mempersiapkan diri untuk meninggalkan Uhud menuju Madinah. Bila dah pastikan berita yang disampaikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahawasanya mereka benar dalam perjalanan mereka untuk pulang ke Mekah, barulah orang-orang Islam, para sahabat-sahabat Nabi SAW ketika itu mempersiapkan diri untuk pulang ke Madinah meninggalkan Uhud. Subhanallah, kita kalau sekarang lihat Uhud tu tak jauh. Keluar Masjid Nabawi tu boleh nampak gunung Uhud. Boleh nampak. Kalau tak jauh gunung Uhud tu. Cuma kalau zaman dulu tu perjalanan tu tak seperti zaman sekarang. Melalui padang pasir dan sebagainya, batu-batu dan sebagainya. Baik. Berapa Isya? 4. Oleh itu, pasukan kaum muslimin juga tidak dapat dikatakan kalah dalam peperangan ini meskipun pihak musuh menyangkanya telah menghadapi kekalahan. Pasal apa? Tidak dikatakan kalah kerana orang-orang Islam masih setia dekat Uhud tadi. Orang-orang muslimin, para sahabat Nabi masih lagi nak berperang. Cuma orang-orang musyrik yang mengundur diri. Kalau saya dah berulang kali kata, there is no proper closure dalam round 2 ni. Pusingan kedua ni tidak ada proper punya penutup. Sebab tu tak boleh dikatakan bahawasanya orang-orang Islam kalah dalam peperangan Uhud. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi pada minggu hadapan. Kita akan sambung lagi 2 minggu. Lagi 2 minggu kita akan sambung lagi menceritakan berkenaan dengan peperangan Uhud ni yang post lah. Kita kata post perang Uhud ni insya-Allah lagi 2 minggu. Minggu depan kita ada kelas. Kita akan sambung lagi minggu berikutnya insya-Allah. Bila surah Al-Asr dan tasbih kafar seperti ini.